Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulakan perkongsian pada pagi ini, saya cuba nak tahu sehingga sampai pukul berapa, sebab saya difahamkan hari Jumaat ini juga merupakan hari bekerja kecuali untuk staf MLNG saja. Jadi lebih kurang kita akan sampai pukul berapa supaya saya boleh bajet masa saya, insya-Allah. Dalam 6.30 ataupun 6.20 sampai bekerja ini. Seorang saja, semua tak bekerja. Masya Allah. Okey, tak apa. Kita tengok insya-Allah. Kita lihat bagaimana kita boleh mendapat manfaat insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang telah diberikan kepada saya pada untuk pagi ini adalah berkaitan dengan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita bercerita tentang khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam ini, kita tidak hanya sekadar melihatnya sebagai satu khutbah, tetapi ia adalah khutbah hajatu wida, iaitu khutbah perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihatnya sebagai satu khutbah, boleh, tetapi ianya juga merupakan suatu wasiat, kerana di dalamnya terkandung begitu banyak pengajaran dan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum 1433 tahun yang lepas. Walaupun tahun ini adalah 1443 Hijrah, tapi Nabi SAW telah meninggal lebih kurang dalam 10-11 tahun yang lepas, selepas Hijrah. Okey? Jadi kita akan cuba extract, kita akan cuba dapatkan beberapa intipati dan pengajaran yang kita boleh gunakan untuk hari ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, biar saya ceritakan konteks kepada terjadinya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Iaitu kita perlu ketahui bahawa ianya ada prelude. Ya, kita ada prelude kepada, boleh dengar tak kalau suara gema ni? Ataupun prefer kalau saya tak gunakan mic? Mana? Pakai mic ke ataupun tak pakai mic? Mana lebih selesa untuk yang mendengar? Pakai mic ataupun tak pakai mic? Ni kena kurangkan gema dia. Yang ni kalau membaca Quran sedap. Tapi kalau dia berceramah, you all akan perlukan banyak perhatian sebab dia asyik bergema kan? Okey? Macam ni, okey. Cantik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita ada prelude kepada terjadinya khutbah terakhir Nabi SAW, dan kita cuba ambil pengajaran daripada prelude kepada apa yang berlaku. Pertama, Nabi SAW telah terjadi beberapa peperangan sebelum itu. Perang Badar pada bulan ke-16 selepas Hijrah, kemudian perang Uhud dan seterusnya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, antara kejadian yang sangat penting adalah pada tahun ke-6 Hijrah. Kerana pada tahun ke-6 Hijrah terjadinya satu perjanjian Hudaibiyah, yang kalau bagi kita yang belajar tentang sirah serba sedikit yang kita pernah mendengar, perjanjian Hudaibiyah merupakan satu perjanjian yang sangat-sangat berat sebelah. Berat sebelah adalah ianya adalah tidak adil, nampak tidak adil kepada orang Islam. Ianya adalah satu perjanjian yang tidak adil. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi SAW bersetuju untuk menandatangani dan bersetuju dengan perjanjian Hudaibiyah itu? Maka kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan sekadar melihat kepada perjanjian Hudaibiyah, tetapi kita juga melihat kepada apa yang berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Ada sesuatu yang nampak seperti berat sebelah, tetapi itu juga antara
perkara yang Islam ajarkan kepada kita, iaitu bukan melihat kepada apa yang kita boleh dapatkan pada masa kini, tetapi melihat kepada apa yang kita boleh perolehi dengan apa yang kita hilang pada hari ini. Apa maksud saya? Kalau kita lihat perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana kita sebut, saya tak akan pergi kepada isi kandungan dia, kerana fokus kita adalah khutbah terakhir Nabi SAW. Tetapi perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang para sahabat radhiyallahu anhum tak setuju. Mereka tak setuju, mereka tak happy dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menandatanganinya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah, terjadi satu peristiwa yang sangat penting dalam Islam, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, di mana terjadi satu insiden yang besar yang dikenali sebagai Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, para ulama mengatakan bahawa andai kata tanpa perjanjian Hudaibiyah itu, maka Fathu Mekah itu mungkin akan lebih lama ataupun mungkin tidak akan terjadi. Kerana Fathu Mekah itu terjadi setelah dalam tempoh 2 tahun perjanjian Hudaibiyah, tidak ada sebarang peperangan ataupun kacau bilau yang membolehkan Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum ini fokus kepada tugas dakwah mereka, menyampaikan Islam. Sehingga jumlah umat Islam bertambah dengan banyaknya pada waktu itu. Maka, itu prinsip Islam, let a small loss take place to prevent a greater loss. Yakni, apabila kita melihat kepada apa yang kita ingin capai pada jangka masa yang panjang, anda kata kita mengambil sedikit toleransi di situ, kita boleh mencapainya, maka lakukannya. Okey, maka lakukannya. Yang penting tidak menggadaikan prinsip-prinsip Islam yang penting. Dan kemudian untuk khutbah terakhir ini berlaku, itu adalah haji pertama Nabi dalam perjalanan dan juga haji terakhir. Tetapi itu bukan haji pertama yang dilakukan oleh muslimin selepas Fathu Mekah. Kerana sebagaimana kita ketahui, tahun ke-9 haji juga telah berlaku, di mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mengetuai rombongan haji yang pertama daripada sahabat radhiyallahu anhum daripada Madinah ke Mekah. Tetapi Nabi SAW tak pergi. Nabi SAW tidak pergi untuk haji yang pertama pada tahun ke-9 Hijrah, kerana pada waktu itu konteksnya, kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah, bahawa pada waktu itu masyarakat yang belum lagi Muslim, yang masih kafir pada waktu itu, mereka masih bertawaf di sekeliling Kaabah, dan mereka bertawaf dalam keadaan yang bogil. Mereka bertawaf dalam keadaan yang bogil. Maka Nabi SAW tidak mau pergi, tetapi dihantarnya Ali bin Abi Talib serta sahabat-sahabat yang lain untuk membersihkan Kaabah terlebih dahulu. Untuk membersihkan. Maka terjadilah tahun ke-10. Nabi SAW pergi. Dan inilah yang akan menjurus kita kepada khutbah terakhir Nabi SAW ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak hanya mau cerita tentang sejarah. Kerana saya tahu kalau di sekolah, topik sejarah adalah topik yang memboringkan. Topik yang membosankan. Kerana kita perlu ingat nama, tempat, tarikh, bilangan dan sebagainya. Tetapi saya lebih berminat untuk menceritakan tentang apakah pengajaran yang boleh kita dapati dari satu peristiwa itu yang kita boleh gunakan pada masa kini. Di situ insya-Allah kita akan lebih ingat. Ketika dalam perjalanan, waktu itu lebih kurang dalam 9 Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu ayat ini. Kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ini bukan suruh kita jadi ustaz ataupun ustazah, tapi untuk kita faham. Kalau ayat-ayat Quran, dia ada istilah asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat. Dalam hadis juga dia ada asbabu wurud, iaitu asbab sebab terjadinya hadis itu. Dia ada konteks dia. Dia ada konteks dia. Saya bagi contoh. Kita pernah dengar tak? Sesungguhnya, kita pernah dengar hadis ni tak? Bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ubat kepada kebodohan atau kejahilan adalah dengan bertanya. Kita pernah dengar hadis ni? Yes. Tetapi apakah konteks dia?
Konteks dia adalah, iaitu ketika dalam satu perang, ketika dalam satu peristiwa, seorang sahabat dia telah cedera parah di kepala dia. Lalu ketika dia cedera parah, dia nak solat. Dan apabila nak solat, dia tak boleh nak berwuduk. Dia tak boleh berwuduk. Lalu dia bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, aku cedera teruk di kepala. Bagaimana? Haruskah aku membasahkan kepala aku?" Maka sahabat itu mengatakan, "Ya, itu wajib. Engkau kena basahkan kepala engkau, walaupun cedera." Maka sahabat itu dengar. Bila dengar kepada apa yang disebutnya, dia telah ambil wuduk, dan setelah dia mengambil wuduk, lalu kecederaannya bertambah parah dan akhirnya dia meninggal. Dan apabila peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi menjadi begitu marah, dan Nabi SAW berkata apa yang saya sebut tadi, iaitu sesungguhnya ubat kepada kejahilan adalah bertanya. Maksudnya jangan suka hati bagi fatwa. Itu asbab wurud, asbab kepada hadis itu. Maka asbab kepada terjadinya khutbah terakhir Nabi SAW ini adalah Allah telah menurunkan satu ayat dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-67, di mana pada waktu itu Allah telah menurunkan dia ayat ini yang bermaksud, "Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, kerana jikalau engkau tidak menyampaikan, ianya seolah-olah engkau tidak pernah menyampaikan apa pun." Tuan-tuan dan puan, bagi kita yang baca Quran, bila kita baca ayat ni, kita macam tak rasa apa tau. Sebab itu, anak kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, Abdullah ibn Sa'ad, dia kata, dahulu kami diajar tentang sirah Nabi sebagaimana kami diajar tentang Quran, kerana sirah Nabi adalah Islam dan adalah Quran. Bila kita faham konteks, maka kita akan lebih menghargainya. Pada waktu itu, tuan-tuan dan puan, kena bayangkan, ini saya letak dalam konteks kita saja, iaitu bayangkan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan dah kerja 18 jam pada hari itu. 18 jam. Macam-macam benda dah Nabi tuan-tuan dan puan telah laksanakan. Macam-macam perkara. Lalu bos bagi tahu bahawa ni saya bagi tahu yang ini awak kena siapkan. Kalau awak tak siapkan, seolah-olah awak tak pernah bekerja 18 jam hari ini. Apa perasaan tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan akan rasa, wow, teruknya. Aku dah kerja 18 jam, tak tengok 18 jam apa yang aku buat, dia hanya tengok kepada yang last ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wahai Muhammad, sampaikanlah, kerana jikalau engkau tidak menyampaikan, ianya seolah-olah engkau tidak pernah menyampaikan sebelum ini." Ini bermaksud, itu tahun ke-10 Hijrah. Itu bermaksud, jikalau pada saat itu Baginda SAW tidak menyampaikan khutbah terakhir ini, seolah-olah dakwah 23 tahun Nabi SAW itu tak pernah dilakukan oleh Nabi. Wow, berat tu. Maka Baginda SAW telah memberhentikan rombongannya, lalu baginda naik ke atas untanya untuk memberikan khutbah terakhir ini. Itu konteks dia. Kerana ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda SAW menyampaikan. Maka baginda telah berhentikan dan baginda telah naik ke atas untanya, lalu baginda memberikan khutbah ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan lebih kurang dalam 8 perkara. Ada banyak, tapi mungkin masa mencemburui kita. 8 perkara yang kita boleh belajar daripada khutbah Nabi SAW ini sebagai seorang individu. Tidak kira apa kapasiti kita. Sama ada kita ni suami, atau isteri, ataupun anak, ataupun pekerja, ataupun majikan, semuanya boleh diamalkan. Pertama, tuan-tuan dan puan, kita lihat. Baginda naik, baginda tak terus bercakap. Baginda naik, baginda tak terus bercakap. Tetapi baginda naik, tetapi baginda memulakan dengan ya ayuhan nas. Nabi SAW waktu itu bercakap dengan semua Muslim, kerana hanya Muslim sahaja yang mengerjakan haji.
Sepatutnya sebut ya ayyuhallazina amanu. Kenapa yang Nabi SAW sebut ya ayyuhan nas? Kerana mesej yang Nabi SAW akan sampaikan ini bukan hanya untuk Muslim saja. Ianya adalah untuk yang akan datang juga. Being visionary. Nabi SAW seorang yang visionary. Maka sama juga tuan-tuan dan puan, dalam kita berkomunikasi, kerap kali tak berlaku perkara seperti ini. Iaitu, kita bercakap ketika orang tak bersedia. Lalu apabila orang tu tak dengar apa kita cakap ataupun kurang faham apa yang kita kata, kita jadi marah. Betul, kita jadi marah. Kenapa awak tak dengar? Tadi aku dah cakap dah. Betul. Awak cakap dalam keadaan dia dengar ke tak dengar? Ketika kita cakap dengan anak kita, ketika kita cakap dengan suami ataupun isteri kita, adakah mereka dalam keadaan bersedia? Ataupun kita bercakap dengan isteri kita, dengan anak kita, tak kala mereka tengah tengok TV? Ya, mereka dengar. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita manusia. Walaupun selalunya orang kata boleh multitasking, tetapi Allah tidak menciptakan minda kita untuk multitasking. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, cuba main handphone, type message sambil memandu kereta. Tengok okey tak? Tak okey. Tuan-tuan dan puan pernah buat ni tak? Lepas tu, tukar, tengok. Boleh buat tak? Cuba asyik ulang. Tak boleh. Minda kita tidak dilatih begitu. Maksudnya, Nabi SAW, ramai orang hanya melihat Nabi SAW hanya dari sudut kepakarannya dalam fiqh dan semua betul. Itu semua betul. Tetapi baginda juga adalah uswatun hasanah dalam segala aspek. Allah tak hadkan Nabi SAW uswatun hasanah dalam satu aspek saja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi. Maksudnya dari segi komunikasi pun Nabi adalah pakar psikologi, Nabi juga adalah pakar komunikasi. Maka dimulakan dengan dengarlah elok-elok apa yang aku akan sampaikan. Pengajaran dia tuan-tuan dan puan. Ini out of so many ya. Saya sebut 8 tapi insya-Allah mungkin saya akan pergi lebih. Pertama, bila kita nak bercakap sebagai manusia pada hari ini, kita jangan bercakap ketika orang tak bersedia, ketika dia fokus. Dan untuk kita yang menjadi bukan orang yang bercakap saja, kita juga adalah orang yang mendengar. Jangan bila orang bercakap, kita main phone. Kita tengok TV. Kita kata, cakaplah. Alah, cakap je lah. Saya tengok TV pakai mata. Saya mendengar pakai telinga. Cakap je, saya dengar. Tetapi tuan-tuan dan puan, ketahuilah, fokus kita tak sama. Pemahaman kita tak sama. Sebab itu, kenapa pentingnya bila kita bercakap, kita tengok orang. Kerana ada kalanya, tuan-tuan dan puan, Allah ciptakan satu kehebatan dalam diri manusia ni adalah, kita tak pernah belajar bagaimana nak membaca pergerakan bibir. Tapi kenapa kita nak tengok orang? Kerana bila kita tengok orang itu, bila dia bercakap, kadang-kadang kita tak berapa jelas pendengaran kita sebab suasana bising. Tapi dengan melihat pergerakan bibir dia, kita dapat catch apa yang dia nak sampaikan. Sebab itu jangan, cakaplah ni. Cakap, aku dengar, kami dengar. Betul, dengar. Tapi tuan-tuan dan puan, daripada 100%, berapa persen yang masuk? Sama juga dengan anak kan. Bila anak sedang main, kita cakap macam-macam. Lepas tu kita sendiri jadi bengang. Dah cakap, kenapa tak dengar? Apa abah cakap? Dia tak faham. Jadi antara yang pertama yang kita kena belajar daripada khutbah terakhir ini adalah cara Nabi, iaitu dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, dengarlah elok-elok. Wow, dengar elok-elok. Mesti something penting. Kita nak bercakap dengan suami, nak bercakap dengan isteri, nak cakap dengan siapa pun, make sure orang tu tengok kita. Kalau kita tak dapat perhatian dia, jangan bercakap. Sahabat radhiyallahu anhum, bila Nabi SAW berhenti, Nabi naik ke atas, Nabi biarkan suasana itu, faham kan? Bayangkan semua orang sedang berjalan, tiba-tiba kena berhenti, mesti dah bunyinya, kenapa? Bayangkan, saya bisik dengan Haji, kenapa? Ini baru 2 orang, kenapa? Bayangkan, bertanya kenapa ni ada puluhan ribu, maka suasana akan jadi riuh rendah. Dia akan jadi kenapa? Dia akan jadi sangat kuat. Maka Nabi SAW, dengarlah elok-elok apa yang aku nak sampaikan. Menarik perhatian dia.
Ini bukan teknik pertama yang Nabi gunakan, tuan-tuan dan puan. Saya bawa kita semua kembali kepada awal-awal Nabi SAW dapat wahyu. Bukankah Nabi SAW naik ke atas Bukit Safwa, maka Nabi memanggil satu bersatu kabilah untuk baginda sampaikan dakwah dia. Lalu baginda bertanya, wahai kabilah-kabilah, wahai Quraisy, jikalau aku berkata kepada kalian, di sebalik bukit ini ada tentera-tentera berkuda yang ingin menyerang kita, apa pendapat kalian? Nah, nampak? Dia panggil satu demi satu kabilah. Dia tak kata, Quraisy, tak. Dia panggil by names. Sebab nak tarik perhatian dia. Nabi tak akan bercakap, Nabi tak akan mulakan percakapan isi yang penting, sehingga Nabi yakin dia telah mendapat fokus dan perhatian daripada orang yang dia bercakap. Maka first thing first, tuan-tuan dan puan, kurangkan miscommunication dengan belajar daripada Nabi. Jangan bercakap bila orang tak tengok kita. Sebab tu saya biasanya belajar daripada Nabi. Bila saya nak bercakap dengan orang, orang tu pandang tempat lain, orang tu pegang phone, orang tu tengok, ada benda yang dia tengok, saya tak bercakap. Ataupun saya tengok kalau orang tu dia asyik tengok jam, okey, saya tak akan bercakap. Sebab apa? Kalau dia asyik tengok jam, itu indikasi kepada saya dia time conscious. Dia ada urusan yang lain yang dia perlu uruskan. Dia sedang memikirkan pukul berapa dia nak habis gini. Betul tak? Itu biasa. Masalahnya, bila kita cakap, kita tak tengok pergerakan orang. Kita bercakap, kita rasa shock. Yang penting aku dah cakap. Tak. Kalau orang tu dia asyik tengok, kita tahu dia ada appointment. Bila dia nak rushing, dia dengar tapi dia tak faham. Dia hanya sekadar nak melayan kita je. Lebih baik jangan bercakap. Tunggu masa lain baru bercakap. Tuan-tuan dan puan, bila saya tengok balik kepada sirah Nabi, kepada Quran, Masya Allah, ia mengajar saya secara peribadi banyak teknik dan metodologi dalam berkomunikasi. Baik, pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, saya pergi kepada isi kandungan khutbah Nabi SAW tanpa kepada secara kronologi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, pesanan Nabi ini adalah untuk kita, iaitu antara isi kandungan khutbah Nabi adalah menyeru kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Antara isi kandungan Nabi SAW adalah baginda berkata, maka ingatlah akan tiba suatu hari di mana kalian akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjawab untuk segala amalan dan perbuatan kalian. Maka berhati-hatilah dan janganlah kamu tersesat daripada jalan ini. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, Nabi ingatkan kepada para sahabat bahawa apa saja kita buat hari ini, pengajaran untuk kita, percakapan kita, tindakan kita, kita bila sebelum nak buat, kita kena fikir penghujungnya kita akan berjumpa dengan Allah. Apa kita tulis orang tak tahu. Sekarang ni macam-macam boleh buat. Boleh buat fake account kan? Boleh buat Twitter, boleh buat Telegram. Macam-macam boleh buat. Fake account boleh buat. Betul? Buatlah 100 fake account pun okey je. Tetapi tuan-tuan dan puan, orang yang bertakwa, kalau kamu dengar tentang khutbah Nabi ini, kalau kamu bertakwa, kamu tak akan berani buat fake account untuk fitnah orang. Betul? Kamu buat fake account, tetapi di akhirat kamu nak fake siapa? Sebab kamu akan bertemu dengan Allah. Ingat, Allah tak tahu ke siapa yang buat. Dalam khutbah nikah kita, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat lah, macam best kan, refresh balik khutbah nikah kan, macam nak kahwin lagi kan. Kan juru nikah, dia bacakan surah An-Nisa surah keempat ayat yang pertama. Penghujungnya adalah innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Kenapa bila nak nikah nak baca ayat yang pertama surah An-Nisa ini? Kerana dalamnya terkandung pengajaran yang sangat penting. Antaranya kalau lihat yang terakhir adalah innallaha kana alaikum raqiba.
sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu. Maksudnya, apa kamu buat bersama dengan isteri, bersama dengan suami, di belakang suami, di belakang isteri, Allah Maha mengawasi. Allah mengawasi perkahwinan kamu. Allah mengawasi tindak laku kamu. Bukankah salah satu nama Allah adalah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi? Maka tingkatkan ketakwaan kita dengan ketahui apa kita kata, apa kita buat, kita akan jawab di depan Allah pada hari kiamat. Jangan buat dulu, fikir kemudian. Terlambat. Sebab itu, hari ini bila dalam berdakwah pun, kebiasaannya bila saya berdakwah, ada je orang yang akan menjawab bila kita tanya tentang, tuan-tuan, puan-puan, lepas mati kita nak pergi ke mana? Kenalah fikir apa tujuan kehidupan supaya kita boleh prepare nak ke mana. Tahu tak ada orang boleh jawab? Mereka jawab, "Hayah, sudah mati baru fikirlah." Sudah mati mau fikir apa? Kita rasa macam, apa ni kan, lepas mati baru fikir. Itu kalau orang yang belum Islam. Apa beza kita orang Islam yang buat dulu fikir kemudian? Buat dulu baru menyesal kemudian. Sebab itu ada peribahasa yang menyebut, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Apa maksud dia? Kerana waktu buat keputusan, waktu nak bercakap, waktu nak bertindak, kita tak fikir, tak melalui takwa dulu. Dia kena ada lalu filter takwa. Surah Al-Ahzab surah 3, tengok ya. Satu isi pendek ni, kita boleh petik banyak ayat-ayat Quran hadis untuk sebut. Dalam ayat Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ungkapkanlah perkataan yang benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, susunan dia, kenapa tak berkata benar baru takwa? Kenapa takwa dulu baru berkata benar? Sebab sebelum nak bercakap, lalu filter takwa dulu baru bercakap. Sebab kalau tanpa filter takwa, kita cakap apa dulu pun, menipu ke, pandai ke, betul ke, kita tak peduli. Kita jalan je. Maka pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ini pengajaran kedua adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isi kandungan daripada khutbah terakhir Nabi SAW. Pengajaran yang ketiga, iaitu Nabi SAW, kadang-kadang hari ini terjadi tak banyak, tips ni sangat cantik tau. Terjadi tak banyak perbincangan di kalangan umat Islam hari ini, di kalangan para ulama. Terjadi banyak perbincangan. Kadang-kadang kita yang orang awam ni, kita pun rasa pening kan? Mana satu kan, betul tak? Tapi tuan-tuan dan puan, lihat khutbah Nabi ni. Jangan dengar saya cakap, sendiri boleh baca. Pengajaran ketiga, Nabi berkata bahawa, ya ayuhan nas, wahai manusia, dengarlah, sesungguhnya sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, bagilah zakat, dan kemudian tunaikan haji jikalau kamu mampu. Nabi sedang berkata tentang rukun Islam. Ini metod Nabi bagi kita nak selesaikan masalah kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama ke? Saya pun bukan ulama kan. Alamak mungkin tapi ulamanya tidak. Perbincangan ulama tentang perkara-perkara khilaf, perkara-perkara furuk. Tuan-tuan dan puan-puan, itu level ulama untuk bincang, level ustaz-ustaz untuk bincang. Kita yang bukan ustaz, baru nak start, tak payah nak masuk campur, tak payah nak menyelit. Walaupun kita belajar sikit-sikit, tanda-tanda kita tak perlu masuk campur adalah, iaitu bila mana kita langsung tak faham apa yang mereka kata, ataupun kita faham sikit-sikit, ataupun kita faham separuh. Maksudnya tak perlu nak masuk campur. Nabi SAW kata, wahai manusia, sembahlah Allah, dirikanlah solat, puasalah pada bulan Ramadan, bayarlah zakat, dan tunaikan haji jikalau kamu mampu. Maksudnya, fokus pada amalan peribadi kamu yang wajib. Ada tak di kalangan ulama yang mempertikaikan dan kata, oh sebenarnya solat 5 waktu ni khilaf? Ada tak? Puasa bulan Ramadan ni khilaf? Ada yang kata harus, ada yang kata wajib, ada yang kata mustahab. Tak ada kan? Ada tak orang kata bayar zakat ni khilaf? Tak ada.
Ini benda rukun Islam. Fokus pada yang tu dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kita hari ini, kita banyak berbincang tentang perkara-perkara furuk sampai kita terlalu dilalaikan dengan perkara-perkara bincang, buatnya pun tak. Yang terjadi banyak perbincangan ni, perkara wajib ke perkara yang berbentuk harus ataupun sunat? Yang terjadinya mana satu? Yang wajib ke ataupun yang sunat ataupun harus? Yang sunat aja. Yang sunat ataupun harus je, betul? Maksudnya kalau buat dapat pahala, mungkin. Kalau betul. Kalau tak buat, tak ada dosa kan? Bukankah Nabi SAW dah bagi guideline yang lain satu lagi? Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas. Di antara tengah-tengahnya adalah yang syubhah. Maka guideline Nabi adalah tinggalkan. Yang kita tak sure, tinggalkan. Contoh, ada orang kata, oh, kita kena zikir sekian banyak kali pada hari-hari tertentu. Well, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Okey. Yang zikir ni kita tak sure. Guideline Nabi, tinggalkan. Tapi ada tak zikir yang Nabi ajar sendiri? Contoh tadi kita solat, ada tak? Nabi SAW istighfar 70 ke 100 kali. Berapa kali kita istighfar? 3 kali je pas solat. Astagfirullah. Itu je lah kan? Itu kalau times 5, 15 kali. Tapi Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dengan Muslim, Nabi berkata bahawa sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Hadis yang lain sebut 100 kali. Nah, itu sahih kan? Buatlah yang sahih dulu. Kenapa nak gaduh yang subhanallah 1000 kali? Tak, siapa yang nak rasa nak buat, dia yakin benda tu buat, biarlah dia buat. Tapi kita keluar daripada masalah itu, fokus pada yang tak banyak khilaf. Kan ada banyak zikir-zikir yang betul, ada banyak ibadah-ibadah yang betul. Contoh, solat duha. Ada sedikit khilaf, tetapi majoritinya kata solat duha okey. Solat tahajud dah buat belum? Ini benda yang banyak tak ada khilaf, kita tinggalkan. Benda yang khilaf jugalah yang kita pergi, aku rasa aku nak buat lah, macam best pula. Ini macam kedai makan, bukan macam nak beragama. Jaga yang wajib, kerana kita akan bertemu dengan Allah. Maka yang ketiga, tuan-tuan dan puan, utamakan yang fardu dulu sebelum yang sunat. Takutnya hari ini kita terlalu banyak mengutamakan yang sunat sebelum yang fardu, sehingga demi nak melakukan perkara yang sunat, maka yang wajib itu kita tak khusyuk. Tuan-tuan dan puan, contoh bulan Ramadan yang lepas, nampak tak bila solat tarawih ramai orang kan? Tapi waktu solat maghrib ramai tak? Waktu solat isyak ramai tak? Tak seramai tarawih. Tapi tarawih itu wajib ke sunat? Sunat. Tetapi yang solat isyaknya wajib. Lebih baik datang yang itu. Betul? Tapi berapa ramai tuan-tuan dan puan yang cuba mengutamakan yang sunat, akhirnya yang wajib dia terkandas. Oh, hanya demi, contoh, dia masbuk. Dia datang solat lambat. Imam dah masuk rakaat ketiga dalam solat isyak. Okey? Dia pun masbuk lah. Setelah imam bagi habis, oh, imam nak start solat tarawih. Imam nak start solat tarawih rakaat pertama. Tapi demi nak mengejar yang sunat tu, dia Allahu Akbar untuk solat isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak khusyuk. Yang mana satu wajib? Yang wajibnya isyak. Kalau yang wajibnya cantik, yang sunat akan mampu menampung yang tidak cantik itu. Tapi kalau yang wajib itu tak cantik, tak boleh nak tampung sangat. Jadi tuan-tuan dan puan, fokus pada yang wajib dulu, yang tak banyak perselisihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, jadi sebarkan Islam, dakwah. Kerana kalau kita perasan di dalam khutbah terakhir Nabi ini, Nabi SAW ada sebut 2 kali. Benda ini saja yang Nabi sebut 2 kali. Benda lain semua Nabi sebut sekali. Iaitu Nabi SAW mulakan dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang aku akan sampaikan, kerana aku tidak tahu aku akan bersama lagi dengan kalian selepas tahun ini, dan hendaklah kalian yang hadir pada hari ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Itu perenggan yang pertama. Perenggan yang terakhir, Nabi juga gunakan ayat yang sama, cuma Nabi tambah, sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir
Moga-moga mereka yang tidak hadir lebih memahami daripada anda yang hadir pada hari ini. Tapi semua benda lain Nabi sebut sekali, tapi bab dakwah sampaikan Nabi sebut 2 kali. Bayangkan kalau ibu bapa kita dalam wasiat dia, semua benda dia tulis sekali. Tapi dia mulakan dengan, wahai anak-anakku, Abah tidak tahu Abah lagi, Abah akan bersama dengan anak-anak Abah selepas tahun ini. Maka hendaklah kamu baca elok-elok wasiat Abah ini. Okey? Dan hendaklah kamu yang membaca pada hari ini bagi tahu kepada adik-adik, adik-beradik lain yang tak sampai. Dan apa jua yang Abah sampaikan, janganlah kamu bergaduh tentang pengagihan. 2 kali Abah sebut jangan bergaduh pasal pengagihan. Maksudnya, Abah tak risau tentang pengagihan harta. Abah risau kamu tak puas hati tentang pengagihan harta. Maka jagalah silaturahim. Jangan bergaduh pasal duit yang akan habis. Penting. Maksudnya, pengajaran kita yang keempat ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sampaikan kepada yang tidak hadir. Contoh tuan-tuan dan puan-puan yang hadir kuliah subuh pada pagi ini, yang dengar pada melalui online, sampaikan kepada yang tak hadir, supaya mereka dapat manfaat dan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Sebab itulah dakwah tersebar. Macam mana Islam boleh sampai ke Borneo, boleh sampai ke Sarawak, macam mana Islam boleh sampai ke tanah Melayu. Kalau sahabat yang dengar tentang khutbah ini, mereka, oh, Nabi kata sampaikan kepada tak hadir. Tak apalah, okey, kami dengar. Okey, dengar je, tapi tak pergi buat. Tapi tidak. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengar, wasami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat dan mereka pergi buat. Maka yang keempat adalah jadilah pendakwah. Kita adalah Muslim, kita adalah pendakwah. Profession lain, kita arkitek ke, kita pesara ke, kita pencen ke, itu lain cerita. Kerja sebagai Muslim tak ada pencen. Kita pencen bila kita mati. Itu je. Kita pencen bila kita mati. Jangan fikir, bro, saya nak pencen, saya nak bersara. Tak ada. Kita boleh bersara daripada solat tak? Tak boleh. Kita boleh bersara daripada puasa bulan Ramadan tak? Tak boleh. Itu wajib. Maka maksudnya, dakwah, sampaikan mesej Islam sebaik mungkin. Tak ada istilah bersara. Dia hanya istilah teruskan dan buat apa yang kita mampu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah, Nabi SAW juga dalam khutbahnya berkata, wahai manusia, sesungguhnya tidak akan ada Nabi atau Rasul selepas aku. Dan aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang jikalau kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Quran dan Sunnah. Hadis Nabi SAW. Ini pengajaran kita yang kelima. Kadang-kala kita rasa, benda ni saya dah banyak kali ulang, tapi saya tak akan letih ulang. Kadang-kadang rasa macam hidup ni frust tau. Macam tak ada solusi kepada masalah kita, kepada stres kita. Tahu kenapa kita frust, kenapa kita stres? Bukan kerana tak ada solusi. Kerana kita tak pernah tahu ada solusi dalam Quran ataupun Sunnah. Sebab itu kita tak jumpa. Bukan tak ada. Ada je. Kalau tanya orang yang pandai repair kereta, mekanik, dia tak rasa repair kereta tu benda yang membebankan. Sebab dia tahu dan dia pernah belajar. Tapi bagi kita, kita rasa susah gila untuk repair kereta. Tapi kenapa orang yang pernah belajar, dia tak rasa susah? Sebab dia ada ilmu. Dan Nabi SAW kata, dan aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. 2 perkara yang jikalau kamu berpegang kepadanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Ini kita merewang sini, merewang sana, merewang ke sini. Lah, apa susah? Nabi SAW dah tinggalkan Quran dan Sunnah. Rujuk balik saja. Masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada buku rujukan, tapi kita tak mau pakai. Tahu tak, ini saya cerita. Dia dah meninggal, orang ni, non-Muslim. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal dia. Dulu pada zaman 90-an, ada satu sitcom dekat televisyen, iaitu Baba Nyonya. Ingat tak? Dua-duanya lelaki, tetapi berpakaian macam wanita. Okey? Baba dan Nyonya. Salah seorangnya adalah Kenny. Okey? Kenny. Dia adalah Baba Nyonya. Kenny.
Kemudian dia dapat anugerah Datuk, dia dipanggil sebagai Datuk Kenny. Dia ni juga adalah pengerusi kepada sebuah tokong Cina Buddha di Melaka. Kami buat lawatan, jumpa dengan dia. Buat lawatan, berkawan. So bila dia dah meninggal lah sekarang. Bila turun, dia ni kalau baca Fatihah, Masya Allah. Masya Allah. Dia memang baca Fatihah tu, memang dahsyat. Kalau jumpa kita, dari luar tokong lagi, nampak kita je, Assalamualaikum. Bila pergi masuk kedai makan dia, Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dia. Okey? Dia. Bila kami jumpa, kami adakan dialog antara Islam dengan Buddha di tokong dia. Dia kata, ini ayat dia dah meninggal lah, mendiang dah beberapa tahun. Dia kata, you all ni, antara perbezaan yang paling besar dan paling ketara, dan advantage yang paling besar yang ada pada orang Islam pada hari ini, dia kata ialah, orang Islam masih ada Quran dengan sunnah dalam bahasa Arab, dan ada yang telah diterjemahkan yang kamu boleh rujuk anytime. Senang. Tapi dalam agama Buddha, bahasa asalnya adalah Sanskrit ataupun Pali yang bukan lagi bahasa perantara, yang majoriti penganut Buddha sendiri tak tahu nak baca. So nak rujuk pun tak ada. Dia kata, you rugi tau, you Muslim. You Muslim you bagi tahu dekat Muslim dekat luar, dia kata. You bagi tahu Muslim dekat luar, kalau you all ada itu buku rujukan pun tak mau pakai. You all memang bodoh lah, dia kata. Tapi saya setuju tak apa dia kata? Tuan-tuan dan puan setuju tak dengan apa dia kata? Dia kata sebagai yang bukan Islam. Sebagai bukan Islam, dia kata, you all orang Islam, ada lagi buku rujukan, tapi tak mau rujuk, you all bodoh tau. Terus saya terfikir khutbah Nabi ni. Saya rasa dia pernah baca khutbah Nabi ni. Dia kata kita yang ada buku rujukan tak mau rujuk. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan peperiksaan dalam kelas, biasanya boleh bawa buku teks tak? Boleh bawa buku rujukan tak? Bayangkan kita duduk kelas ujian matematik. Boleh bawa kalkulator tak? Tak boleh. Bayangkan kali ini pula, untuk ujian sejarah, cikgu kata, okey, untuk ujian sejarah, kamu boleh bawa buku sejarah untuk rujuk. Tuan-tuan puan nak bawa ke tak nak bawa? Cakap terus terang. Tapi kalau kita, cikgu dah bagi, tapi kita tetap tak nak rujuk, tak nak bawa buku teks, salah siapa? Salah sendiri. Sekarang ni Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu, aku tinggalkan kalian dua perkara yang jikalau kamu pegang padanya, kamu tak akan sesat. Benda ada, kita boleh rujuk. Tak salah pun nak rujuk. Kenapa kita tak nak rujuk? So jangan salahkan sesiapa kalau kita jadi sesat. Maka berpegang teguhlah kepada yang ini. Itu yang kelima. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ingatkan kita tentang, iaitu syaitan. Iaitu Nabi SAW kata, berhati-hatilah kamu tentang syaitan untuk keselamatan agama kamu. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu, dan Nabi disambung dengan kata, sesungguhnya syaitan, dia telah hilang harapan untuk menyesatkan kamu dalam perkara yang besar, tetapi dia akan cuba menyesatkan kamu dalam perkara yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kan sangat cantik tau, bila saya lihat dari sudut komunikasi. Tahu sebab apa? Nabi sedang bagi tahu plot mereka, plot tentang syaitan ni. Sebab itu ada satu kitab, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh beli sendiri, murah je, dalam RM17 je. Best sangat buku ni, iaitu Talbis Iblis oleh Imam Ibn Jauzi. Dalam tu, Imam Ibn Jauzi dia senaraikan tentang bagaimana iblis akan memerangkap kita. Tak kira kita siapa, dia akan memerangkap kita dengan taktik-taktik ini. Wow, tak best ke? Kalau bayangkan kita ada manual book tentang bagaimana nak mengesan scammer. Kita akan terselamat daripada kena scam. Betul? Sekarang ni, contoh kita beli satu buku, dalam buku tu tersebut, scammer ni ciri-cirinya bila dia buat panggilan telefon, dia akan kata, Assalamualaikum, ini Haji siapa-siapa ke? Saya daripada LHDN, saya daripada Custom, saya dari Poli, saya dari ini.
Dan jikalau kamu tengok nombor itu adalah nombor telefon bimbit, bukannya nombor telefon pejabat, itu ciri pertama scammer. Kamu dah tahu dia scammer. Kamu akan elak, tak akan kena scam. Tapi tuan-tuan dan puan, kenapa masih ada orang lagi kena scam? Sebab semua ada mindset ni. Mindset yang syaitan guna untuk kita. Iaitu, alah yang kena scam dengan scammer ni bodoh, tak akan kena ke aku punya. Dengan dia orang boleh lah, cuba try dengan aku. Lala dia pun kena. Sama juga macam syaitan dengan kita. Kita fikir, alah orang lain dia bodoh lah, syaitan tak akan mampu perangkap aku punya. Sama je. Tuan-tuan dan puan, saya bagi satu contoh ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Adam alaihissalam, antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Adam adalah, janganlah kamu mendekati pokok itu dan janganlah dengar daripada iblis. Betul? Allah dah bagi tahu belum tentang iblis? Dah. Tapi kan Allah dah bagi amaran tentang iblis. Tetapi kenapa Nabi Adam alaihissalam tetap terperangkap dengan bisikan iblis? Kenapa? Para ulama dia kata bahawa Adam bukan tidak tahu tentang bisikan iblis, tetapi Nabi Adam tidak ada pengalaman berdepan dengan bisikan iblis. Ada beza tahu dengan ada pengalaman. Contoh tuan-tuan dan puan pernah dengar term ni tak? Casanova. Tapi kenapa Casanova masih dia tetap boleh Casanova? Kaki perempuan lah. Kenapa dia tetap boleh Casanova? Kalau contoh orang katakan, oh dia tu kan Casanova kau jangan dekat dengan dia. Halah, dia cuba try dengan aku tengok. Tak jadi punya, tak dapat punya. Tapi lalas dia pun sangkut. Tahu sebab apa? Kamu tahu dia Casanova, tetapi kamu tak tahu bagaimana dia menambat hati kamu dengan pujukan dan rayuan dia. Kamu tidak ada pengalaman berdepan dengan itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, semua orang tahu main bola. Tetapi pengalaman main bola itu berbeza. Pengalaman itu yang membezakan. Bukankah kita yang dah dewasa ini, kita bercakap dengan anak kita, kita kata apa? Ayah ada banyak pengalaman daripada kamu. Pengalaman yang membezakan. Dan sekarang ini, Nabi dapat wahyu dari Allah. Allah tahu bagaimana syaitan ini akan membelit kita. Maka di situ ada panduan bagaimana nak mengelak bisikan dan gangguan dan juga belitan mereka. Tapi rugi. Dan Nabi kata, dia telah berputus harapan untuk menyesatkan kamu dalam perkara yang besar, maka dia akan menyesatkan kamu dalam perkara yang kecil. Tahu tak? Kenapa dia kata tentang perkara kecil? Tahu tak puan-puan? Pernah dengar tak? Ada satu kisah dalam Quran, dalam tafsirnya, iaitu kisah seorang yang bernama Barsisa. Kisah Barsisa ni saya cerita sikit-sikit je. Yang biasanya kalau saya cerita ni, saya cerita dalam 20 minit. Tapi yang ni saya cerita sikit je untuk kita faham. Ini yang Nabi SAW sebut, dia syaitan telah berputus asa menyesatkan kamu perkara yang besar, dia akan menyesatkan kamu dalam perkara yang kecil. Barsisa ini dikatakan adalah seorang yang warak. Dia warak sehingga dia ada tempat ibadahnya sendiri. Ada tempat ibadahnya sendiri. Dia memang jaga halal haram dia. Lalu suatu hari 3 beradik ini, mereka nak pergi berjihad. Mereka datang berjumpa dengan Barsisa. Okey, dan mereka berjumpa dengan Barsisa dan kata, "Wahai Barsisa, kami ada seorang adik perempuan. Dan di kawasan ini kami tidak jumpa sesiapa pun yang sewarak kamu, yang sesoleh kamu, yang kami boleh percaya untuk jaga adik kami. Maka bolehkah engkau tolong jaga adik kami?" Barsisa dengan kewarakan dia kata, na'udzubillah, tak boleh. Ini bukan maram, tak boleh. Nanti timbul fitnah. Maka 3 beradik itu pun balik. Bila balik, syaitan pergi bisik dekat Barsisa. Tengok perjalanan dia step by step. Lalu syaitan bisik, Barsisa, kalau engkau tak nak ambil, tak nak jaga, siapa lagi orang yang boleh jaga? Kalau hantar kat orang lain, confirmnya mana ada siapa yang sewarak engkau dekat tempat ni? Alah, senang je, engkau jaga dia. Tapi engkau duduk dekat rumah ibadat engkau bagilah dia duduk dalam rumah engkau. Jangan jumpa dengan dia. Tak adalah terjadinya interaksi, betul tak? Selamat kan?
no interaction, selamat lah kan. Barsisa pun sebut, oh bagus juga, betul juga ni. Kita kena jalankan kewajipan. Dia pun bagi tahu, okey boleh, aku setuju. Now, tengok step by step. First, dia duduk di rumah ibadah. Adik perempuan kepada 3 orang ini duduk dalam rumah barsisa. Tak duduk sama. Setiap hari barsisa dia akan hantar makanan kepada perempuan tu. Hantar. Setelah satu tempoh, syaitan datang lagi. Barsisa, kalau engkau hantar makanan kat luar je, dia akan keluar. Bila dia akan keluar ambil, orang akan nampak ada perempuan di rumah engkau. Kan? Nak elakkan fitnah, jangan letak makanan kat luar. Buka pintu, masukkan. Engkau jangan masuk. Nanti fitnah. Letak dalam rumah je. Tadi letak luar rumah kan? Sekarang suruh dia letak dalam rumah. Letak je dalam rumah. Oh betul juga. Okey, dia pun letak dalam rumah. Saya pendekkan lagi. Barsisa, letak dalam rumah. Dia dah lama tau tak bercakap dengan orang. Boleh jadi gila tau. Macam ni lah. Kan? Dalam tu, suruh dia duduk dalam bilik, engkau duduk dekat ruang tamu. Okey kan? Dia duduk dalam bilik, engkau duduk dalam ruang tamu. Jangan tengok dia. Okey, betul juga. Kena bercakap. Kau tak gila dia. Pun duduklah. Barsisa duduk kat ruang tamu. Perempuan tu duduk dekat bilik dia. Lepas tu, syaitan datang lagi. Dia dah lama tak tengok orang. Dia hanya tengok dinding je. Masuklah dalam bilik. Tak apalah. Dia duduk atas katil, kau duduk kat bawah. Oh betul juga. Lepas tu lagi dia bisik. Duduklah atas katil. Duduklah sebelah. Kemudian apa yang berlaku? Setelah satu tempoh yang panjang, Barsisa telah berzina dengan dia. Bukan itu je. Setelah Barsisa berzina dengan dia, dia mengandung. Tengok dalam tempoh dia mengandung, syaitan tak bisik apa pun. Setelah perempuan itu melahirkan baby itu, syaitan datang lagi. Barsisa, ni ada baby ni. Bila abang diorang balik, dengan engkau orang yang warak, ni anak luar nikah ni, kau rasa apa? Kau rasa abang dia akan, kau rasa macam mana? Dia akan tahu korang berzina kan? Baik kau bunuh baby tu. Barsisa pun kata, oh betul. Hapuskan bukti. Dia bunuh baby. Setelah baby tu dibunuh, setelah satu tempoh, syaitan datang lagi. Engkau rasa selepas engkau bunuh baby dia, perempuan tu tak tahu nak bercakap? Bunuhlah dia sekali. Hapuskan bukti selama-lamanya. Nobody knows. That man say nothing. Betul juga. Bunuh. Nah, setelah bunuh, itu bukan penamat. 3 beradik tu sampai balik, habis je. Lalu Barsisa dia menangis. Itu kita panggil crocodile tears. Adalah air mata buaya, tipunya. Dia kata, saya nak minta maaf, adik korang dah meninggal. Dia mati kerana wabak penyakit. So 3 beradik tu pun balik. Sedih. Bila sedih, pada malam tu 3 beradik tu tidur, syaitan datang dalam mimpi mereka dan kata, Barsisa berbohong kerana Barsisa telah berzina dengan adik engkau dan adik engkau telah lahirkan bayi, dan lalu dia telah membunuh bayi dan juga adik perempuan engkau, dan kubur adik engkau ada di tempat ni. Esok paginya mereka jumpa dengan Barsisa, mereka jumpa mayat adik mereka dalam kubur tu, dan lalu mereka approach Barsisa dan mereka tarik Barsisa nak pergi ke muka pengadilan untuk dapat pengadilan kerana membunuh. Dalam perjalanan kali ini syaitan menjelmakan diri. Dia kata, "Hey Barsisa, kau masih ingat aku? Akulah komplot semua benda ni. Dan aku yang merancang semua ini, dan aku boleh membantu engkau keluar daripada masalah ini. Kau nak aku bantu tak?" Ya nak. Okey, senang. Aku akan tolong kau. Kau sujud pada aku sekali je. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika dia disujud, ketika itulah dia mati. Tuan-tuan dan puan-puan, pengakhiran dia apa? Daripada seorang yang warak, kemudian mati dalam kekafiran. Tapi jangka panjangnya banyak. Tapi ada tak? Bayangkan, ada tak syaitan datang kepada Barsisa dan kata, aku tu punya tujuan akhir, aku nak engkau sembah aku. Ada tak dia sebut? Tak. Tapi nampak tak dia punya step by step? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Adam, jangan dekati pokok itu. Tuan-tuan dan puan-puan, di jannah, di syurga ada berapa banyak pokok? Kalau kita kata 1 juta pokok lah kan, 1 juta pokok. Untuk Nabi Adam sampai ke pokok itu,
Nabi Adam kena melalui 999,999 buah pokok sebelum dia sampai ke pokok itu. Tapi macam mana syaitan sedikit demi sedikit lalu satu pokok, akhirnya sampai ke pokok itu. Maka tuan-tuan dan puan, jangan pandang enteng, pandang mudah benda yang kecil. Jangan. Kalau boleh, elakkan terus. Sebab syaitan dia akan buat perancangan yang sangat rapi. Saya cepatkan. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan, adalah iaitu tingkatkanlah bahawa setiap Muslim, setiap manusia ini dia adalah bersaudara. Setiap Muslim. Innama mu'minun wa ikhwah. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 adalah Nabi SAW kata bahawa tidak ada sesiapa pun yang lebih baik dari sudut kerana warna kulitnya, kerana keturunannya. Tak. Nabi SAW kata, sesungguhnya yang Arab tidaklah lebih baik daripada yang bukan Arab, dan bukan Arab tidaklah lebih baik daripada yang Arab. Maksudnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Tuan-tuan dan puan, tak ada apa nak dibangga. Kalau kamu Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Murut ke, apa sahaja pun, Iban ke, tak ada apa yang dibanggakan kerana itu bukan benda yang anda pilih. Ada tak tuan-tuan dan puan isi borang dekat Lauhul Mahfuz? Ya Allah, aku nak lahir kat Sarawak. Ya Allah, aku nak lahir kat KL. Aku nak lahir kat Perak. Ada tak? Tak ada. Tak pilih. Ya Allah, aku nak pilih ni jadi ibu bapa aku. Tak. Itu semua pilihan Allah, bukan pilihan kita. There's nothing to be proud of tentang bangsa. Wah, aku handsome. Lah, engkau handsome, nothing to do with you pun. Allah yang jadikan kamu handsome. Kamu warna kulit apa? Kamu punya darah jenis apa? Nothing to do with you. There's nothing to be proud. Oh, aku keturunan bangsawan. So what? Bangsawan ingat malaikat maut akan bagi permaidani merah bila dia datang? Tak. Yang dapat keistimewaan ni adalah para anbiya. Iaitu sebelum mereka mati, malaikat maut akan minta izin dulu. Kita tak ada minta izin. Izin pun tak minta, dia sentap je. Tak kira lah, kamu bangsawan ke, kamu raja ke, anak raja ke, kamu orang paling kaya ke, paling miskin ke, mati je. Sama juga, 6 kaki ke bawah. Kamu akan dibangunkan dan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan bogil. Kamu sekarang ni kat dunia, pakai Gucci lah, LV lah, beribu punya baju lah, no problem. Bila mati, bukan kain kafan LV. Bukan kain kafan LV. Kamu dibangkitkan pun bogil. Kamu dilahirkan bogil, akan dibangkitkan bogil. Maksudnya, tak ada isu-isu perkauman dalam Islam. Tak boleh. Haram. Tak boleh kata, engkau tahu tak, bangsa aku lebih baik daripada bangsa engkau. Suku kaum aku lebih baik daripada suku kaum kau. Lah, tidak. Nabi SAW dalam khutbah terakhirnya melarang ini. Dan yang kedua terakhir, yang terakhir adalah, iaitu, ingat, jadilah orang yang adil dan amanah. Kerana Nabi SAW dalam khutbah terakhirnya kata bahawa, wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bahawa bulan ini adalah bulan yang mulia, dan hari ini adalah hari yang mulia, dan bandar ini, Mekah, adalah bandar yang mulia, maka ketahuilah bahawa iaitu harta dan juga nyawa setiap muslim itu adalah juga mulia. Dan pulangkanlah harta-harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya. Maksudnya tuan-tuan dan puan, ini yang last dah. Alhamdulillah. Panjang. Lastnya je lah tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok dalam surah At-Takasur, surah ke-102, Allah Subhanahu Wa Taala bermula, Al-haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berbangga dengan yang banyak itu telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Ayat terakhir, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, summa latus'aluna yawma izin anin naim. Dan kemudian kamu akan ditanya tentang apa yang kamu bangga-banggakan di dunia. Tuan-tuan dan puan, di dunia ini pernah tak, ada tak, nauzubillah, kita terambil hak orang lain? Kalau kita ada, pulangkan. Sementara kita masih ada. Kerana tuan-tuan dan puan, kalau kita terambil hak orang lain di dunia, mungkin bernilai RM1,000, RM2,000. Kita pulangkan, kita hanya kurang RM2,000, tapi di akhirat kita kosong. Tapi sekarang ni kita ambil barang orang RM2,000. Di akhirat bukan RM2,000 yang dipulangkan. Kerana di akhirat tak ada dinar dan dirham. Di akhirat yang jadi transaksi adalah dosa dan pahala.
pahala kita akan diberikan kepada orang itu sehingga selesai hutang kita. Kalau masih pahala dah habis tapi hutang tak selesai, tahu tak apa yang akan berlaku? Dosa dia pula yang kita zalimi akan ditimbunkan ke atas kita. Tuan-tuan dan puan, orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan dunia untuk manfaat akhirat. Orang yang bodoh adalah orang yang menggadaikan akhirat dengan dunia. Kerana kedua-dua ini adalah suatu tiada ada perbandingan. Akhirat yang abadi dengan dunia yang sementara. Maka tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulan, ini baru kita cerita tentang khutbah terakhir Nabi SAW. Kita tak habis lagi tu. Ada lagi isi kandungan dia. Kita tak cerita lagi tentang riba, kita tak cerita lagi tentang hak wanita, tentang hak isteri, tentang hak anak perempuan, bagaimana bermuamalat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan, boleh nampak tak bagaimana dalam Islam tu, setakat nak bahas satu insiden, kita boleh cakap sejam. Itu baru sikit. Dan kita boleh dapat banyak pengajaran untuk jadi panduan dalam kehidupan kita. Maka ayo tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, sempena bulan Rabiul Awal yang kita biasanya akan sambut Maulidur Rasul, kita dah sambut dah bertahun-tahun, berpuluh tahun dah. Kita nak menzahirkan kecintaan kepada Nabi, tetapi zahirkan juga dengan ilmu. Kerana bila bertambahnya ilmu tentang Nabi SAW, insya-Allah kecintaan kita akan meningkat. Bila kecintaan meningkat, iman akan mendalam. Bila iman mendalam, maka akan dibuahkan hasilnya melalui amalan kita. Dan apabila amalan itu adalah buah kepada keimanan kita, maka kemanisan akan kita rasai apabila di akhirat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita jannah, insya-Allah. Maka tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, moga-moga apa yang dikongsikan itu bermanfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan. Yang terbaik datang dari Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.